Ahli UMNO desak pujuk Tun M kembali. Terengganu dan Johor tolak mufakat nasional. Kembali pada UMNO, Tun M sudah tiada hala tuju. Muhyiddin tidak berjaya tutup mulut MT UMNO. Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tengku Razaleigh Hamzah digesa segera mengajukan rundingan untuk mempelawar bekas Presiden parti itu Tun Dr. Mahathir Mohamad kembali ke pangkuan UMNO. Veteran UMNO Tan Sri Yusof Latif berkata, UMNO harus menyambut baik kenyataan Dr. Mahathir yang menegaskan beliau boleh kembali kepada UMNO jika parti terbesar orang Melayu itu kembali berpegang kepada dasar awalnya, iaitu berjuang untuk bangsa, negara dan agama. Menurutnya, Tengku Razaleigh atau Kuli antara pemimpin yang masih dihormati oleh semua pihak. Malah Dr. Mahathir sendiri pernah berjumpa dan berbincang dengan bekas Menteri Kewangan berkenaan bagi mencari kaedah terbaik perpaduan orang Melayu. Tengku Razaleigh mempunyai kapasiti sebagai penasihat UMNO dan boleh menasihati semua pihak supaya berlapang dada dan berjiwa besar untuk menerima semula Dr. Mahathir demi kepentingan bangsa, agama dan tanah air, katanya dalam kenyataan pada Khamis. Dalam pada itu, beliau turut berpandangan bahawa pemimpin UMNO sekarang perlu memikirkan masa depan orang Melayu dan mengetepikan kepentingan diri dan jawatan mereka. Sudah tiba masanya pemimpin UMNO benar-benar membuktikan mereka berjiwa besar jika mahu menang dalam pilihan raya umum akan datang. Mereka harus menerima sesiapa sahaja yang mahu kembali menyokong dan memastikan UMNO menang pada pilihan raya nanti, katanya. Yusof berkata, Dr. Mahathir juga perlu kembali ke pangkuan UMNO sebagai mengenang perjuangan pemimpin terdahulu, iaitu Dato' Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Onn. Menurutnya, kesemua pemimpin itu berkorban demi parti dan negara tanpa sebarang kepentingan diri, malah tidak mengaut sebarang kekayaan peribadi walaupun ditawarkan. Katanya lagi, sekiranya tidak bersetuju dengan individu atau pemimpin dalam parti sekalipun, UMNO tidak seharusnya menjadi mangsa sehingga hilang kuasa pemerintahan atau dibatalkan pendaftarannya. Dr. Mahathir boleh duduk semeja dengan Tengku Razaleigh bagi berbincang, memberi cadangan mengenai perubahan yang harus dilakukan oleh UMNO bagi memastikan UMNO kembali berkuasa demi memperjuangkan nasib orang Islam dan Melayu yang kini sering diperkotak-katikkan, katanya. Beliau berkata, dengan penyertaan Dr. Mahathir, parti yang lahir atas serpihan UMNO digesa dibubarkan dan seterusnya penyertai UMNO seperti yang pernah dilakukan oleh Parti Melayu Semangat 46. Dr. Mahathir dalam program wawancara khas bersama Tun M Anjuran Sinar Harian mengakui beliau boleh kembali kepada UMNO dengan syarat parti itu kembali kepada perjuangan asalnya. Beliau turut mengakui masih sayangkan UMNO, apatah lagi pernah menjadi presiden selama 22 tahun. Namun sayang itu tidak kepada pemimpinnya dan bertegas tidak akan bekerjasama dengan mereka yang terbabit dalam kes rasuah. UMNO Terengganu tidak akan memberi peluang kepada PAS dan PPBM yang mahu bertanding di semua kerusi parlimen dan Dewan Undangan Negeri itu pada pilihan raya umum akan datang. Perkara itu disuarakan ketuanya Ahmad Said yang memutuskan tidak akan berlaku sebarang kerjasama dalam mufakat nasional bersama PAS di negeri itu, termasuk tidak menyertai gabungan Perikatan Nasional. Ahmad berkata, kerusi PPBM di Parlimen Hulu Terengganu juga milik UMNO. Berikutan penyandangnya Rosul Wahid melompat parti dengan menyertai PPBM. Bekas Menteri Besar Terengganu itu berkata demikian kepada Sinar Harian dan mendakwa tiada sebarang usaha juga dalam gabungan mufakat nasional di negeri itu. Apa yang PAS buat untuk bersama kita mufakat nasional? Pemberian peruntukan JPKK, iaitu Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, pun tidak adil. Mufakat nasional tak berlaku di Terengganu, katanya. Sementara itu, Timbalan Ketua UMNO Johor Nur Jazlan Mohamad mahu PAS nyatakan pendirian rasmi adakah mereka mahu bersama UMNO dalam mufakat nasional atau ingin bergabung dengan PPBM pada pilihan raya umum akan datang. Menyifatkan situasi sekarang masih kabur, Jazlan menggesa PAS supaya berani dan jujur membuat keputusan. PAS katanya tidak boleh terus bermain secara selamat. Katanya, menurut laporan Sinar Harian, jangan selalu sangat suka memanipulasi situasi demi kepentingan parti sendiri. Jazlan berkata demikian selepas menegaskan pendirian UMNO Johor untuk tidak menyerahkan kerusi yang ditandinginya kepada PPBM pada PRU15 menyusuli keputusan sama oleh UMNO Perak dan Selangor. Katanya UMNO Johor cuma sedia mempertimbangkan Parlimen Pagoh yang diduduki Presiden PPBM Muhyiddin Yassin. Kerusi-kerusi lain, minta maaf ya. Katanya, kalau mereka nak juga, kena berlawan dengan kita pada PRU15 nanti.
Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi membayangkan Dr. Mahathir Mohamad sedang mencari perumahan lain setelah tidak dihiraukan oleh rakan daripada Pakatan Harapan mengulas kenyataan Mahathir yang sedia untuk kembali kepada UMNO. Sekiranya parti itu kembali, dasar awalnya untuk berjuang demi bangsa, negara dan agama. Kata Zahid, syarat bekas Perdana Menteri itu hanyalah alasan dan dalih semata-mata. Saya fikir rakyat khususnya ahli UMNO boleh menjangkakan punca sebenar mantan pengerusi Pakatan Harapan dan Bersatu ini membuat pusingan you setajam itu. Ramai lihat beliau kini hilang hala tuju dalam memperjuangkan kepentingan politik peribadi dan kroni-kroninya selepas tidak lagi menjadi Perdana Menteri ke-7. Presiden Bersatu telah memecatnya. Pakatan Harapan tidak lagi mempedulikannya. Kerajaan Perikatan Nasional tidak luluskan pendaftaran parti barunya, Pejuang. Makanya perlu cari perumahan lain atau setidak-tidaknya kembali kepada perumahan lama untuk terus mendapatkan manfaat nutrisi. Rakyat juga tahu syarat yang ditetapkan beliau itu sekadar alasan. UMNO tidak pernah seinci berkali daripada dasar perjuangannya, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Sedangkan Imbau Zahid, Mahathir pernah memberikan kenyataan-kenyataan yang bernada berbeza sebelum ini. Dia memetik kenyataan Mahathir sebelum ini, antaranya menyifatkan UMNO sudah hancur dan tinggal nama, yang menolak kerajaan campuran dengan parti UMNO dan pengakuan Mahathir yang memintanya membubarkan UMNO. Dalam wawancara bersama Sinar Harian kemarin, Mahathir mengakui yang dia masih sayangkan UMNO sementelahan pernah berpuluh tahun menjadi presiden parti itu. Meskipun Dr. Mahathir mengakui boleh kembali bersama UMNO, dia juga menegaskan yang dia hanya akan bersetuju kembali sekiranya elemen negatif seperti rasuah dapat dibersihkan di dalam UMNO. Saya boleh kembali kepada UMNO, tapi orang yang penyangak-penyangak apa semua, minta maaflah. Saya tak boleh bekerjasama dengan mereka, tegas Mahathir kemarin. Zahid antara pemimpin UMNO yang terpalit dengan tuduhan rasuah di mahkamah setelah tuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram dan kini dalam proses perbicaraan. Beberapa figura UMNO turut telah dijatuhkan hukuman bersalah di mahkamah atas beberapa kesalahan seperti penyelewengan atau rasuah seperti bekas Presiden UMNO Najib Razak, Isa Samad dan Tengku Adnan Tengku Mansur. Dedah Mahathir dalam wawancara sama hanya seminggu selepas dia meletakkan jawatan pada 2003. Dia menerima rombongan demi rombongan yang memintanya berbuat sesuatu kerana berpendapat Perdana Menteri ketika itu tidak menjalankan tugas dengan baik. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO pada 2003 sebelum kembali menjawat jawatan Perdana Menteri pada 2018 selepas kejayaan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-14. Namun dia meletakkan jawatan Februari tahun lalu setelah parti yang diasaskannya Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan bagi bekerjasama dengan pihak lain termasuk PAS dan UMNO bagi membentuk kerajaan baru. Ekoran kenyataan Mahathir itu, veteran UMNO Yusof Latif mengusulkan agar pengerusi Majlis Jemaah Penasihat UMNO Tengku Razaleigh Hamzah berunding dengan Dr. Mahathir Mohamad dan mempelawa bekas Presiden UMNO itu kembali ke pangkuan parti. Yusof turut meminta pemimpin UMNO agar berjiwa besar, memikirkan masa depan orang Melayu dan mengetepikan kepentingan diri dan jawatan mereka. Kata Zahid, kenyataan Mahathir itu mungkin strategi untuk memainkan sentimen rasa hormat ahli UMNO sama seperti yang dilakukan ketika PRU14 yang menyaksikan Barisan Nasional tumbang. Persoalan seterusnya yang menimbulkan tanda tanya besar, siapakah rombongan demi rombongan yang datang minta beliau buat sesuatu kerana tidak berpuas hati dengan kepimpinan UMNO ketika itu? Soal Zahid di akhir hantaran. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puan Azhar Kashi mengesahkan menerima surat tuntutan saman daripada Peguam Perdana Menteri dan akan menyerahkan kepada peguamnya untuk maklum balas mengenainya. Katanya, beliau tidak perlu memohon maaf atau memadam posting tuduhan itu yang dimuat naik dalam akaun Facebooknya. Bahkan tegasnya, beliau memilih untuk ke mahkamah bagi membela dirinya di samping berpeluang untuk bersama rakyat yang membantah amalan antara dua darjat dalam isu kuarantin. Saya sahkan telah menerima LOD daripada Peguam Perdana Menteri. Dia akan ambil tindakan saman 10 juta ringgit terhadap saya. Saya akan serahkan kepada peguam saya untuk respon surat LOD tersebut dan sebagai individu yang dijamin kebebasan bersuara, saya tidak akan benarkan diri saya dibuli oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti mana UMNO dibuli, katanya dalam kenyataan. Muhyiddin menuntut Dr. Mohamad Puan memohon maaf secara terbuka dan membayar ganti rugi sebanyak 10 juta ringgit kerana didakwa memfitnahnya menerusi hantaran di Facebook. Dalam surat tuntutan dihantar firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership kepada Dr. Mohamad Puan Rabu, Muhyiddin antara lain menuntutnya memadam kenyataan bertarikh 9 Februari lalu mengenai kuarantin dari laman Facebooknya. Ketua UMNO bahagian Batu Pahat itu berkata dirinya telah dituduh memfitnah Perdana Menteri sedangkan beliau hanya bertanya dan meminta penjelasan. Kalau itu pun disaman,
maka amat wajar saya melawan di mahkamah, katanya. Kata beliau, oleh kerana peraturan kuarantin 3 hari untuk menteri dibuat tergesa-gesa, maka ia isu kepentingan awam yang perlu ditanya dan dipersoalkan. Ini kerana dalam artikel 8 Perlembagaan Persekutuan disebut dengan jelas rakyat berhak mendapat layanan yang adil dan saksama. Apakah kuarantin 3 hari tidak bertentangan dengan artikel 8? Pada saya amat jelas tindakan saman ini bertujuan untuk menutup mulut dan menakutkan para pengkritik. Saya tidak berganjak, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.